Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin, membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,229 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 18 kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru yang dikenal pasti melibatkan 6 kes. Kesemua kluster-kluster ini adalah merupakan kluster kediaman di mana satu daripadanya ialah kluster Masutra Engineering Staff Hub, mana adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 6 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 107 kluster. Manakala terdapat 3 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 95 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,932 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 197 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, terdapat 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,990 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 645,285 ujian. Menteri Kesihatan seterusnya mengongsikan 83.2% daripada penduduk negara telah menerima 2 dos vaksin COVID-19. Manakala 94.1% daripada jumlah penduduk negara pula telah menerima 1 dos vaksin. Liputan vaksinasi di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula telah melebihi 98% bagi kedua dos, iaitu bagi mereka yang telah menerima 1 dos dan bagi 2 dos vaksin. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga. Sementara itu, orang ramai diharap untuk tampil dalam sama-sama menjayakan kajian yang dijalankan oleh kerajaan dalam memeriksa tindak balas antibodi terhadap vaksin COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan, daripada 1,188 orang yang memberi maklum balas, hanya 490 orang telah bersetuju. Justru kerjasama orang ramai adalah diperlukan yang mana dapatan daripada kajian tersebut akan dapat memberitahu mengenai keperluan vaksin, seterusnya booster dan sebagainya. Saya harap orang ramai tampil ke hadapan untuk sama-sama. Undang-undang boleh menjadi satu perkara yang kompleks dan mencabar. Oleh yang demikian, seminar perundangan kali kedua diharapkan dapat membantu merapatkan jurang kefahaman atau bridging the gap dan berikan pengetahuan serta pemahaman asas dalam hal ehwal perundangan. Berucap pada majlis pembukaan seminar perundangan kali kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, menjelaskan kerajaan memerlukan warga perkhidmatan awam yang sentiasa kekal relevan dengan tuntutan dan perubahan di peringkat negara di samping peka dengan isu-isu global semasa. Dalam pendekatan ini, perkhidmatan awam hendaklah berganding bahu dalam menangani perubahan dan perkembangan secara dinamik dan progresif. Kualiti perkhidmatan awam adalah sangat dititik beratkan. Tidak memadai bagi sekadar tahu bidang tanggungjawab kerja seharian. Malahan, warga perkhidmatan awam juga perlu celik undang-undang agar tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan akan dijalankan dengan teliti dengan mempertimbangkan mana-mana legal implication ke atas keputusan yang dibuat. Pelbagai topik perundangan dibentangkan sepanjang seminar. Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Lail Utama Haji Awang Isa Peguam Negara berkata,
Kolaborasi antara Jabatan Perdana Menteri dengan pejabat peguam negara menunjukkan komitmen pejabat peguam negara dalam misinya untuk memastikan agensi-agensi kerajaan diberi sokongan dan nasihat perundangan yang mantap. Indeed, the success of this collaboration has already led to another collaborative project between the AGC, the Security Enforcement and Legal Division, and the Information Technology and Innovation Office at the Prime Minister's Office relating to a draft legislation database. Seminar 2 hari dikendalikan bersama oleh Bahagian Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dan Pejabat Peguam Negara. Sempena sambutan Hari Penerbangan Awam Antarabangsa, Jabatan Penerbangan Awam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran dan membaca surah Yasin secara maya. Menyertai majlis yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tema Hari Penerbangan Awam Antarabangsa bagi tahun 2020 hingga 2023 adalah mengenai inisiatif Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa dalam menghubungkan masyarakat, budaya dan perniagaan merentas benua melalui teknologi dan inovasi bagi mewujudkan pembangunan yang mampan dan lebih berdaya tahan untuk perkembangan dan kepelbagaian ekonomi. Penghakiman makanan bersama juri-juri khas bagi Anugerah Makanan Brunei BFA diadakan di 4 buah restoran kemarin. Pelbagai hidangan unik disediakan oleh keempat-empat buah restoran bagi anugerah tersebut. Antara restoran yang dihakimi Masya Oven Kitchen dan Soto Pabo Restoran. Penghakiman dibuat oleh para perwakilan negara-negara sahabat ke negara Brunei Darussalam bersama ahli majlis mesyuarat negara. Lebih 200 buah restoran menyertai BFA tahun ini. Projek dan aktiviti yang sedang berjalan di sektor penerangan dan media seperti projek Promotion of Media and Information Literacy, Study on the Information and Media Landscape of ASEAN dan ASEAN Task Force on Fake News dibincangkan semasa mesyuarat ke-6 pegawai-pegawai kanan yang bertanggungjawab mengenai penerangan bagi Kumpulan Kerja Maklumat, Media dan Latihan 6 Somri WGIMT. Negara Brunei Darussalam menyertai mesyuarat tersebut melalui persidangan video dari Bilik Serbaguna Jabatan Penerangan. Delegasi negara diketuai oleh Awang Haji Syahrul Jeffrey bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Pemangku Pengarah Penerangan selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Penerangan SCI, Komiti ASEAN mengenai Kebudayaan dan Penerangan COCI, Negara Brunei Darussalam. Dipengerusikan oleh Tuan Has Samad, Under Secretary of State's Ministry of Information, Kerajaan Kemboja. Mesyuarat turut dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Beberapa projek latihan baharu berkaitan kewartawanan dalam isu krisis kesihatan semasa pandemik iaitu AIBD, ASEAN Sub-Regional Online Media Dialogue on Revitalizing Media Credibility in the Era of Infodemic dan ASEAN AIBD, Creating Knowledgeable Journalists in an Era of Health Uncertainty juga dibincangkan dan mendapat sokongan daripada setiap negara anggota ASEAN semasa mesyuarat tersebut.